Salam sejahtera kepada semua. Saya Lee Kai sebagai pengarang utama dan pembentang kajian saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Hubungan antara minat guru dengan tahap penggunaan sejarah dunia dalam PDPC sejarah. Dalam pembentangan saya pada hari ini, saya akan membahagikan kandungan kajian saya kepada 7. Pertama, pendahuluan. Kedua, objektif kajian. Ketiga, sorotan literatur. Keempat, kaedah kajian. Kelima, dapatan kajian. 6, perbincangan. Dan akhirnya adalah kesimpulan. Saya bermula dengan bahagian pendahuluan. Pertama, pendidik merupakan individu yang penting kepada sistem pendidikan kerana mereka tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan kepada pelajar, tetapi pada masa yang sama, mereka membentuk sosial murid sebagai generasi depan negara. Namun begitu, pandangan mereka sebagai pendidik terhadap kaedah pengajaran juga sebenarnya tidak sama kerana ia amat bergantung kepada pertimbangan guru dan juga tahap murid yang diajar. Selain itu, aspek minat juga akan mempengaruhi pandangan pendidik terhadap kaedah pengajaran yang digunakan. Justru, dalam tinjauan terhadap kualiti pengajaran sebenarnya, minat dan motivasi guru juga perlulah diambil kira. Selain itu, menurut Shefley, Schrebler dan juga Retostorff pada tahun 2013, bahawa kajian yang meninjau sejauh manakah pengaruh minat guru dari pelbagai aspek terhadap kaedah pengajaran yang digunakan adalah amat kurang, sedangkan minat guru akan memberi kesan kepada tanggapan mereka terhadap kaedah pengajaran dan juga hasil pembelajaran mereka. Jadi, kajian ini akan mengisikan jurang ini. Sedangkan guru ialah penggerak utama di peringkat sekolah untuk menentukan keberhasilan murid. Kajian ini akan meninjaukan hubungan antara minat guru sejarah sekolah rendah dengan tahap penggunaan sejarah dunia. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahawa sebenarnya sejarah dunia bukan elemen yang wajib dalam kurikulum sejarah sekolah rendah. Ia mula diperkenalkan secara umum dan luas sebenarnya kepada murid tahap sekolah rendah. Hal ini juga menyebabkan aspek sejarah dunia amat sesuai digunakan untuk mengkaji minat guru kerana minat ini adalah dilahirkan semata-mata daripada kegemaran dan juga kepuasan guru sendiri tanpa pengaruh faktor luaran seperti pencapaian murid ke, prestasi guru ataupun desakan pihak pentadbir. Seterusnya, terdapat 3 objektif bagi kajian saya. Pertama, untuk mengenal pasti minat guru sejarah terhadap sejarah dunia. Kedua, untuk mengenal pasti tahap penggunaan sejarah dunia dalam PDPC sejarah oleh guru sejarah sekolah rendah. Ketiga, untuk mengetahui hubungan antara minat guru dengan tahap penggunaan sejarah dunia dalam PDPC sejarah. Seterusnya, bagi sorotan literatur. Ia telah dijalankan terhadap 3 aspek dalam kajian ini. Pertama ialah pendidikan sejarah dunia, kedua aspek minat, dan ketiga aspek teori person-object approach to interest, iaitu teori yang akan digunakan dalam kajian ini. Bagi bahagian aspek pendidikan sejarah dunia, menurut Poulsen pada tahun 2013, bahawa negara seperti Denmark, Jerman, England dan Norway tidak meletakkan sejarah dunia dalam kurikulum pendidikannya kerana bukan semua orang berasa sejarah dunia mempunyai keperluan untuk diajar dan penting dalam kehidupan seharian. Tetapi juga ada negara yang mendidik sejarah dunia, contohnya negara seperti Rusia, Latvia, Romania, Singapura dan Australia. Walau bagaimanapun, dalam era globalisasi ini, permintaan dan minat terhadap sejarah dunia telah meningkat. Contohnya, seperti hasil kajian oleh Harris dan Burn pada tahun 2015 bahawa guru sejarah di England mempunyai pandangan yang positif terhadap sejarah dunia dan mereka adalah ingin mengajar sejarah dunia. Begitu juga bagi hasil kajian Rand pada tahun 2011 bahawa guru sejarah di Sweden bersetuju bahawa elemen sejarah dunia adalah kurang dan hanya sejarah Eropah diutamakan dalam kurikulum mereka.
Dari segi kaedah pengajaran sejarah dunia, Wayne Lim pada tahun 2012 menggalakkan penerapan sejarah dunia sebagai bahan tambahan ataupun contoh dalam topik yang diajar. Seterusnya bagi aspek minat, sorotan literatur yang pertama adalah oleh Sadiman pada tahun 2009 bahawa menurut Sadiman, minat adalah apabila seseorang melihat ciri ataupun makna dari situasi yang berkaitan dengan keinginan ataupun keperluan mereka sendiri. Jadi dalam situasi ini, minat akan berlaku. Bagi Wan Jafar dan Othman pada tahun 2019, minat merupakan daya penggerak yang mendorong supaya memberi perhatian kepada seseorang, sesuatu benda ataupun kegiatan. Seterusnya, beberapa kajian lepas juga telah menunjukkan pengaruh minat guru memberi kesan terhadap amalan dan kualiti pengajarannya, seperti kajian oleh Long dan Woolfolk pada tahun 2006, bahawa kebanyakan minat guru adalah jenis minat individu. Seterusnya, hasil kajian oleh Sivapakiam et al. Pada tahun 2016 bahawa terdapat hubungan yang positif antara tahap pengetahuan dengan minat guru. Dan minat guru sekolah rendah terhadap HOTS adalah lebih tinggi. Di samping itu, hasil kajian oleh Kabasi dan Ghanizadeh pada tahun 2017 telah menunjukkan bahawa guru yang mempunyai tahap minat dan motivasi yang tinggi mempunyai tahap kesanan pengajaran yang lebih tinggi. Amalan pengajaran mereka akan berbeza berdasarkan tahap minat dan juga motivasi mereka. Seterusnya, sorotan literatur juga telah dibuat terhadap aspek teori person-object approach to interest. Menurut teori ini, minat perlu dipisahkan kepada minat individu dan juga minat situasi. Menurut Sheffield et al. Pada tahun 2013, minat situasi merupakan keadaan sementara yang dicetuskan oleh situasi dan tidak relevan dalam konteks ini, manakala minat individu sebaliknya adalah agak kekal dan juga stabil. Terdapat juga konsep minat guru dalam teori ini. Terdapat 3 aspek bagi konsep minat guru. Pertama, minat subjek ataupun subject interest yang merupakan minat terhadap subjek yang diajar. Kedua, subjek didaktik ataupun didactic interest yang merujuk kepada minat guru terhadap kaedah pengajaran. Yang terakhir adalah aspek minat pendidikan ataupun educational interest yang merupakan minat terhadap aspek ataupun isu pendidikan dalam profesion perguruan. Dalam kajian ini, hanya minat subjek guru akan dikaji kerana fokus utama bagi kajian ini ialah minat guru terhadap elemen sejarah dunia yang diajar. Terdapat juga kajian lepas terhadap teori ini, pertama oleh Grush dan Koenig pada tahun 2019 bahawa guru pelatih yang mempunyai minat subjek yang tinggi mereka mempunyai tahap motivasi intrinsik, social, altruistik dan pedagogi yang lebih tinggi. Kedua, kajian lepas oleh Altair Aaron pada tahun 2019 bahawa profil minat subjek guru pelatih di Turki terhadap pengajaran mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerjaya dan juga rancangan profesional mereka. Seterusnya, hasil kajian oleh Javier et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahawa guru di Finland memilih subjek yang diajar lebih banyak berdasarkan minat mereka berbanding dengan kekuatan mereka dalam subjek tersebut. Dan sekarang saya akan menerangkan kaedah kajian ini. Reka bentuk kajian ini adalah kuantitatif berbentuk deskriptif dan kaedah tinjauan telah digunakan. Instrumen yang dibina adalah perskala Likert dan item soalannya adalah diperoleh dan diubah sesuai daripada teacher interest skill yang dibina oleh Sheffield, Shreblow dan juga Rettelstoff pada tahun 2013. Dan saya hanya mengambil bahagian subjek interest ataupun minat subjek daripada instrumen ini. Sampel kajian yang digunakan adalah 100 orang guru secara SJKC di daerah Kinta Utara yang dipilih secara rawat.
Dan selain itu, kajian rintis telah dijalankan. Hasil dapatan dari kajian rintis ialah nilai Cronbach alpha yang melebihi 0.72 dalam keseluruhan. Menurut Bond dan Fox pada tahun 2015 bahawa skor Cronbach alpha yang mendapat nilai antara 0.7 hingga 0.89 adalah baik dan boleh diterima. Justru boleh dikatakan bahawa instrumen bagi kajian saya ini adalah baik dan boleh diterima. Seterusnya saya akan membentangkan dapatan kajian saya. Maklumat demografi telah dikumpul melalui instrumen kajian. Terdapat 4 aspek profil demografi yang telah diambil. Pertama, jantina. Kedua, option. Ketiga, lokasi sekolah. Keempat ialah pengalaman mengajar sejarah. Bagi jantina, guru sejarah perempuan adalah lebih banyak daripada guru sejarah lelaki. Mereka mendapatkan 63%. Seterusnya bagi option, kebanyakan guru yang menjalankan kajian ini bukan option sejarah. Mereka merangkumi 89% berbanding dengan guru yang beroption sejarah hanya 11% sahaja. Selain itu, bagi lokasi sekolah, kebanyakan guru adalah daripada sekolah di bandar, iaitu mendapatkan 83%, dan guru yang daripada sekolah bukan bandar hanya merangkumi 17% sahaja. Akhirnya, aspek pengalaman mengajar sejarah, kebanyakan guru iaitu 87% guru adalah mengajar sejarah tidak melebihi 6 tahun. Dan hanya 13% guru yang mengajar sejarah tidak melebihi 11 tahun. Dan tiada guru yang mengajar sejarah melebihi 11 tahun. Seterusnya bagi dapatan kajian tahap minat guru sejarah terhadap sejarah dunia, saya telah menggunakan interpretasi skor yang dibentuk oleh Muhammad Majid Konting pada tahun 2004. Dan antara item yang mendapat nilai yang paling tinggi ialah item ke-8, iaitu saya berasa sejarah dunia amat menarik, mendapat min skor 4.28 adalah tertinggi, dan item soalan yang mendapat min skor yang terendah ialah item ke-3, iaitu saya kadang-kadang mencari maklumat tentang sejarah dunia hanya mendapatkan min skor 4.09, tetapi ia masih berada dalam tahap yang tinggi menurut interpretasi skor yang telah saya digunakan. Dan juga dalam secara keseluruhan, interpretasi skor tahap minat berada pada tahap yang tinggi, iaitu min 4.16, dan sisihan piawai pada nilai 1.03. Ini telah menunjukkan bahawa guru mempunyai minat yang tinggi terhadap sejarah dunia. Seterusnya bagi dapatan kajian aspek tahap penggunaan sejarah dunia oleh guru sejarah, saya juga telah menggunakan skala interpretasi skor yang sama, iaitu yang dibentuk oleh Muhammad Majid Konting pada tahun 2004. Dan secara keseluruhannya, interpretasi skor tahap penggunaan adalah berada pada tahap yang sederhana sahaja, iaitu min 3.53 dan sisihan piawai dalam nilai 0.89. Dan akhirnya saya telah menggunakan ujian Spearman's Rule untuk menganalisis hubungan antara tahap minat guru sejarah dan juga tahap penggunaan sejarah dunia. Saya telah menggunakan skala interpretasi nilai yang dibentuk oleh Scober dan Swart pada tahun 2018. Dan nilai Spearman's Rule ini telah menunjukkan terdapat hubungan yang positif yang lemah, iaitu nilai 0.219 sahaja. Dan nilai P iaitu significance-nya adalah 0.05 antara minat dengan tahap penggunaan sejarah dunia. Seterusnya bagi bahagian perbincangan bagi aspek tahap minat guru, terdapat beberapa kajian lepas yang selaras dengan hasil kajian saya ini.
Pertama ialah hasil kajian oleh Ward, Richardson dan Morris pada tahun 2017 bahawa kebanyakan guru pelatih mempunyai minat subjek yang lebih tinggi seperti hasil kajian saya ini. Seterusnya, begitu juga bagi hasil kajian oleh Grush dan Connect pada tahun 2019 bahawa minat subjek antara guru pelatih di Jerman adalah pada tahap yang amat tinggi. Mereka juga menyatakan bahawa minat subjek akan memberi pengaruh terhadap amalan mereka sebagai guru. Seterusnya, hasil kajian oleh Shen dan Luen pada tahun 2022 bahawa minat guru pelatih di China adalah tinggi. Minat subjek dalam kajian mereka juga mencapai tahap yang tinggi. Hal ini kerana guru pelatih di China dapat memilih option subjek mengikut minat mereka. Pernyataan ini bertentangan dengan kajian ini kerana kebanyakan responden kajian ini tidak mempunyai option sejarah dan tahap minat mereka terhadap sejarah dunia adalah masih tinggi. Yang akhirnya, hasil kajian oleh Pozas dan Letzau pada tahun 2021 bahawa guru mempunyai minat subjek yang tinggi. Begitu juga hasil kajian oleh Hammer dan Hammer pada tahun 2017 bahawa guru mempunyai minat yang tinggi terhadap topik tentang skop yang lebih luas dalam dunia ataupun global berbanding dengan murid. Selaras dengan kajian ini bahawa guru sejarah sebenarnya mempunyai minat terhadap sejarah dunia. Seterusnya, perbincangan bagi aspek tahap penggunaan sejarah dunia. Dapatan kajian saya ini telah menunjukkan bahawa tahap penggunaan sejarah dunia, guru menunjukkan tahap yang sederhana sahaja. Hal ini telah menunjukkan guru sejarah di sekolah rendah SJKC bukan sentiasa menggunakan sejarah dunia dalam PDBC mereka. Kajian lepas yang selaras dengan kajian saya ini ialah kajian oleh Ismail et al. Pada tahun 2021 bahawa tahap penggunaan inovasi dalam kalangan pensyarah adalah pada tahap yang sederhana walaupun tahap kemahiran mereka terhadap komputer adalah tinggi. Begitu juga hasil kajian oleh Omar et al. Pada tahun 2021 bahawa tahap penggunaan TMK dalam kalangan guru BM adalah pada tahap yang sederhana sahaja. Kajian lepas yang menunjukkan hasil yang berbeza dengan kajian saya pertama adalah kajian oleh Sheffield et al. Pada tahun 2013 bahawa guru lebih suka mengajar subjek yang diminati, tetapi mereka tidak cenderung untuk mempelajari kaedah pengajaran yang efektif berkaitan subjek yang diminati. Justru, beliau mempercaya bahawa minat subjek tidak dapat mengubah amalan ataupun tindakan seseorang guru. Manakala hasil kajian oleh Baharudin dan Badusa pada tahun 2015 bahawa guru-guru bahasa Melayu mempunyai tahap penggunaan web 2.0 yang rendah walaupun tahap pengetahuan yang tinggi disebabkan tahap kemahiran yang sederhana dan juga kekangan internet. Dan akhirnya, perbincangan bagi aspek ketiga iaitu hubungan antara tahap minat dan juga tahap penggunaan sejarah dunia. Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif walaupun lemah antara minat guru dengan tahap penggunaan sejarah rendah. Ini menunjukkan bahawa minat individu ataupun minat subjek akan memberi pengaruh kepada tindakan ataupun amalan pengajaran seseorang guru. Hal ini selaras dengan kajian lepas oleh Long pada tahun 2003 dan juga Richard pada tahun 2018 bahawa minat guru akan memberi kesan terhadap amalan pengajaran. Begitu juga kajian oleh Long dan Hoy pada tahun 2006 bahawa tahap keberkesanan pengajaran guru yang tinggi mempunyai tahap minat yang tinggi terhadap subjek yang diajar. Begitu juga bagi hasil kajian oleh Kabasi dan juga Ghanizadeh pada tahun 2017 bahawa guru yang mempunyai tahap minat yang tinggi mempunyai prestasi yang lebih baik dan juga tahap keberkesanan dalam pengajaran yang lebih tinggi. Terdapat juga hasil kajian yang berbeza iaitu hasil kajian oleh Mumba, Maus dan Chabalengula pada tahun 2019 bahawa tahap minat guru di United States amat tinggi terhadap kemahiran pembelajaran sains, namun tahap prestasi mereka adalah rendah.
Begitu juga hasil kajian oleh Shefley dan Schaffner pada tahun 2015 bahawa terdapat hubungan positif antara minat didaktik dengan amalan pengajaran guru, manakala minat subjek tiada hubungan signifikan dengan amalan pengajaran guru. Secara kesimpulannya, minat guru adalah amat penting dan boleh dijadikan faktor pendorong ataupun aspek motivasi kepada guru untuk penambahbaikan amalan ataupun kaedah pengajaran mereka. Seterusnya, cadangan bagi kajian lanjutan ialah pertama, kajian yang berkaitan dengan sejarah dunia boleh dikembangkan dan juga diperbanyakkan lagi. Seterusnya, kajian terhadap aspek minat terhadap guru sejarah amat digalakkan kerana kekurangan kajian tentang minat dan yang fokus kepada guru. Dan selain itu, kajian ini hanya dijalankan ke atas guru SJKC daerah Kinta Utara. Justru kajian lanjutan boleh melibatkan lebih banyak bilangan guru daripada latar belakang dan pengalaman mengajar yang berbagai. Selain itu, kajian tentang faktor yang mempengaruhi minat guru seperti jantina, pengalaman mengajar dan option turut disarankan. Dan akhirnya, penggunaan pendekatan kualitatif melalui pemerhatian ataupun kaedah temu bual adalah dicadangkan untuk mendapatkan data yang lebih menyeluruh dan mendalam. Dan sekian sahaja pembentangan saya bagi kajian ini. Sekian, terima kasih.